Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita bertemu lagi dalam rancangan ataupun program Suara Kasih. Episod yang kedua bersama saya Hasan dan juga saya Ulfa. Okey, apa khabar semua yang sedang menonton rancangan program kita pada malam ini, Suara Kasih episod kedua. Setiap hari Khamis jam 9.30 malam. Ya. Di mana? Di Facebook Imam Hasan ya. Yes. Dan seminggu lepas kita bersama dengan Kak Yun. Kita bincangkan tentang mentari kembali bersinar. Ya, tentang bagaimana pengalaman Kak Yun ya, berhadapan dengan ujian yang sangat getir, tapi ya, bayangkan doktor kata anaknya 50-50 antara hidup dan mati. Tapi alhamdulillah hari ni anak Kak Yun tu usianya dah 23 tahun. Ya, alhamdulillah. Okey, tak apa. Minggu ni sebelum kita pergi kepada topik kita, kita nak jual pantun. Saya nak jual pantun lah pada Ulfah kan. Okey, pantun je. Makan malam di restoran Wawa, ya, makan bersama Pak Cik Musa. Biar tak handsome, biar tak lawa, ya, asalkan iman penuh di dada. Asalkan iman penuh di dada. Okey, jawab. Okey, jalan-jalan di Jalan Duta terserempak dengan Cik Dayang. Biar tak handsome, biar tak lawa, asalkan bahagia bersama tersayang. Itu dah dia punya pantun, suka-suka je kan. So jangan lupa tuan-tuan dan puan yang menonton live rancangan program malam ni, tolong bantu kami untuk sharekan supaya kita dapat sebarkan manfaat lebih banyak. Dan juga jangan lupa like, ajak kawan-kawan menonton sama-sama insya-Allah. Dan topik kita malam ni apa dia, Ulfa? Okey, untuk tajuk untuk topik malam ni kita akan bincang tentang cinta mistik. Apakah dia? Cinta macam best tapi mistik pula. Okey, nantikan huraiannya bersama tetamu jemputan kita. Okey. Jangan mana kita jumpa selepas ini cinta mistik. Adakah anda sedang melalui fasa-fasa kehidupan seperti berikut? Masalah rumah tangga, masalah di tempat kerja, bebanan hutang ataupun masalah perniagaan? Kini anda tidak perlu bimbang. Jawapannya ada di dalam e-book Formula Tenangkan Jiwa Gelisah. Dapatkan ia sekarang melalui klik yang telah disediakan di ruangan komen. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam program Suara Kasih. Bersama topik kita malam ni, cinta mistik. Ya, cinta mistik. Ya, cinta mistik ni nampak macam indah ya. Tapi apakah itu cinta mistik? Dan apakah ia berlaku realitinya dalam masyarakat kita pada hari ini? Okey, kita tak nak buang masa. Kita nak tengok siapa yang akan bersama dengan kita pada malam ini akan mengupaskan tentang tajuk ni. Okey, untuk itu kita perkenalkan tetamu jemputan kita pada malam ini, iaitu bersama kami, tuan-tuan tengok di skrin. Itu Ustaz siapa namanya? Ustaz Zul Amirul Izwan. Merupakan salah seorang daripada Esko Gabungan Perawat Muslim Malaysia, GPMM. Mungkin bagi peluang untuk kenalkan diri dulu sedikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih pada Imam Muda Hasan dan juga Ustazah Ulfah kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk saya kira rancangan yang insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Saya Muhammad Zul Amirul Izwan bin Madrasih, merupakan salah seorang esko gabungan perawat Muslim Malaysia, yang mana kita dalam gabungan ni insya-Allah banyak ceritalah berkait rapat dengan permasalahan gangguan-gangguan dan juga perjuangan kita sebenarnya dalam bidang perubatan Islam khususnya. Insya-Allah itu saja, Ustaz. Okey, terima kasih kepada Ustaz, saya nak panggil Ustaz Zul. Ustaz Zul ya. Ustaz Zul Amirul, tapi panggil Ustaz Zul lah ya. Baik, penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, jangan lupa ya like dan sharekan supaya dapat lagi sebar manfaat sama-sama insya-Allah. Okey, Ulfah, kita terus pada soalan yang boleh Ustaz. Boleh. Soalan dia, kita bila kita sebut tentang cinta mistik. Cinta tu ialah lahir daripada hati, perasaan kasih, perasaan sayang. Terutama kalau kita kata antara suami dan isteri kan. Jadi Ustaz Zul kan, mungkin pernah tak Ustaz Zul sebagai pengamal perubatan Islam kan, banyak pengalaman ni, saya tahu banyak pengalaman cerita Ustaz Zul pernah handle banyak kes, alhamdulillah ya, ramai yang telah sembuh daripada penyakit, gangguan ni. Memang kita pun tak boleh nafikan tentang gangguan-gangguan ni
ya sihirnya, gangguan syaitannya. Dan memang kalau kita tengok hadis Nabi pun banyak cerita tentang ya ada iblis yang namanya Dasim yang mengganggu gugat rumah tangga. Kerana perkara ni memang ada dalilnya. Ya, ya. Kan betul tak maksud saya? Betul, betul. Ini kita tanya pakar dia sendiri. Dan soalannya tentang cinta mistik ni, pernah tak Ustaz Zul pengalaman berhadapan dengan satu pasangan suami isteri yang mana suami isteri ni kerana suami ni ataupun kita katakan kerana isteri ni terlalu sayang pada suami, ya, lalu isteri ni sanggup pergi jumpa tok bomoh ke, dia ambil ubat pengasih ke, ataupun dulu orang kata nasi kangkang lama kan. Kerana takut suami ni pergi tempat lain, maka dia sanggup buat memasukkan unsur-unsur syirik dalam rumah tangga. Pernah tak Ustaz pengalaman gitu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Imam Muda Hassan, yang saya kira satu persoalan yang mungkin ramai di kalangan kita sebenarnya boleh jadi ada pengalaman, sama ada saudara mara kita, rakan-rakan kita ataupun diri kita sendiri. Dan bila bercakap soal cinta ni, kita fahami bahawa cinta ni satu ujian. Ya, betul. Sama ada ujian itu boleh mendatangkan kebaikan kepada kita ataupun ujian yang boleh menyebabkan kita menerima, kita kata apa, perkara-perkara yang buruk dah. Dan bila kita sebut soal bila mana seorang ataupun salah seorang daripada pasangan tersebut dia ada perasaan cinta bagus, kerana kita mendapat pahala mencintai isteri kita, mencintai suami kita. Betul. Namun bila mana perasaan cinta itu diuji dengan hasutan-hasutan, sama ada dorongan hawa nafsu yang menjadikan dia cemburu, adanya hasad dengki, iri hati, ataupun apa sekalapun kita kata hasutan-hasutan yang tidak baik, yang dia rasa tergugat terhadap pasangan itu, yang mana dia rasa dia boleh hilang pasangan tersebut. Maka dia akan ada ujian tersebut, yang mana dia akan membuat tindakan yang boleh menyebabkan dia dimurkai oleh Allah. Iaitu antara ni pengalaman saya cerita, pengalaman yang memang kita handle secara realitinya. Pertamanya kes yang memang berlaku apabila mana suaminya dia berkahwin lebih. Dan perkahwinan itu dipersetujui dengan elok asalnya. Makna kita kata berpoligami dengan cara yang elok, berdaftar dengan elok, maknanya pada peringkat awalnya kedua-duanya bersetuju dengan baik, dengan niat yang baik dan suami mampu. Namun bila dah berkahwin, datang ujian kan. Sebab apa? Kita ni syaitan akan cuba daya upaya untuk mengganggu gugat kita, dan salah seorang daripada isteri tersebut maka dia cuba menundukkan suaminya. Okey. Jadi kenapa kami tahu ni? Sebab dia mengaku. Dia mengaku dia bawa bahannya dan juga dia pergi jumpa Tok Bomoh, dan memang selepas dia berjumpa dengan Tok Bomoh itu, memang suaminya mengikut segala apa yang diperintahkan oleh dia. Saya nak tahu apa bahan dia. Boleh sebut dulu? Boleh. Antara bahan dia adalah, pertama sekali, minta maaf saya terpaksa sebut sebab ni nak tahu kan. Menggunakan suar dalam suami. Kemudian bahan tu masa kita buka lah, bila dia dibalut dengan kain kuning, padanya ada kemaluan buaya. Masya Allah, kita pun tak tahu di mana adanya paku yang panjang. Ada gambar suaminya, kemudian ada duri landak, kemudian ada jampi serapahnya. Jadi kenapa dia nak berhenti itu? Sebab kesannya lebih daripada jangkaan dia. Bukan sekadar dia ikut perintah dia, telunjuk dia, tapi jadi bodoh. Suami jadi bodoh, makna tak boleh nak berfikir dengan rasional. Nak berkepik saja dengan isteri, tak boleh buat itu ini. Okay, itu salah satulah, maknanya sihir, kita panggil sihir penunduk lah. Dan ada juga kes yang ini kita duduk dengan antaranya hakim mahkamah syariah yang cuba berbincang dengan kita, yang mana ada kes yang mana si isteri mendakwa dulu dia berkahwin itu yang memang dah dipengaruh dengan sihir pengasih. Selepas berkahwin 3 tahun, teman kawan pergi berubat. Masa ustaz tu ruqyah si kawannya tersebut, dia pula yang histeria. Kemudian di ruqyahnya dia, kemudian pulih sihir pengasih dia tersebut, menyebabkan dia sedar bahawa dahulunya dia berkahwin ini bukan keadaan diri sendiri. Jadi mahkamah jadi berbincang macam mana untuk kita selesaikan situasi begini, untuk
kita kata apa, mungkin ada hak-hak tertentu yang mungkin si pihak isteri itu nak. Kemudian ini kes lagi yang saya sendiri berpengalaman, yang mana suami mengikat isteri yang kita kata kena sebut juga, iaitu melalui memakai kita kata apa, tangkal untuk menguatkan ketika mana dia bersama dengan isteri. Dari segi jika Ustaz, macam mana, sebab apa ketika mana saya bersama dengan suami ni, saya tak nampak itu muka suami saya. Kadang-kadang nampak macam menyerupai sesuatu yang lain. Ya. Makna tujuannya itu adalah untuk kita kata apa, memberikan satu kepuasan dan mengikat perasaan melalui hubungan yang begitu. Ada lagi Ustaz, ada kes, sebab banyak kalau nak cerita ni sama banyak. Ada lagi kes yang kita kata mengikat pasangan itu dengan memakai susu. Sebab itu kalau kita tengok apa Syekh Al-Azhari mendefinisikan sihir ini, sihir ini ialah sesuatu, maknanya memesongkan sesuatu yang asalnya hakikatnya begini kepada hakikat bentuk yang lain. Maknanya kita nampak orang ni asalnya tak lawa, tapi bila nampak tu Masya Allah lawa sangat. Asalnya kita tak suka pun orang ni, tapi bila kita tengok dia tu dengan adanya sihir, kita akan jadi rindu, sayang, cinta yang mendalam. Jadi bila orang memakai susuk begitu, maknanya dia mengharapkan suaminya ataupun isteri, kerana lelaki juga boleh memakai susuk, bukan perempuan sahaja. Lelaki boleh juga. Ya, lelaki pun memakai susuk. Di bahagian mana tu? Wajah pun ia, maknanya bahagian wajah dan bahagian-bahagian maknanya yang tujuan-tujuan yang dipakainya. Bila memakainya pada wajahnya, maknanya untuk sesiapa saja yang memandang, kalau dia niat tu pada pasangannya, pasangan ingat dia aja. Tak akan memandang. Jadi benda-benda begini berlaku dalam masyarakat kita, yang kita kata maknanya niat yang baik. Namun cara yang kita kata, kita tahu ini adalah perkara yang kita kata yang syirik, yang dimurkai oleh Allah. Itu sebab sedikitlah Ustaz pengalaman tentang kita kata dalam masyarakat kita yang menggunakan hal-hal kita kata meminta bantuan jin syaitan ini untuk mengikat cinta mereka dengan cara yang salah. Wallahu a'lam. Okey, macam mana pula? Kalau tadi kita tengok antara suami dan isteri. Suami buat something kat isteri, isteri buat something kat suami. Tapi macam mana pula kalau ada ke yang melibatkan orang luar pula? Maksudnya orang luar yang cuba nak mengganggu gugat rumah tangga orang lain. Macam tu. Dan inilah yang paling banyak sebenarnya. Maknanya kalau kita sebagai perawat biasanya dipanggil ni kerana mereka rasa hubungan mereka ni ada masalah. Maknanya daripada cinta, sayang, tiba-tiba benda itu bila berkahwin saja jadi lain. Bila berkahwin saja sakit tubuh badan dan sebagainya, yang mereka lihat mesti ada sesuatu yang tak kena. Jadi bila kita cuba berjumpa dengan mereka, kemudian kita tengok tanda-tanda sama ada mereka ni ada tak unsur-unsur yang maknanya mungkin ada orang iri hati, ada orang hasad dengki yang menyebabkan rumah tangga mereka ni boleh terganggu. Kerana dalam surah Al-Baqarah 102 pun memang disebut di zaman kerajaan Nabi Sulaiman lagi, malaikat Harut dan Marut didatangkan sebagai ujian untuk manusia untuk mempelajari sihir-sihir yang sihir tersebut boleh memisahkan antara pasangan suami isteri. Jadi kalau nak tanya pengalaman lah tentang kes yang sebegini memang amat banyak. Ada yang sampai bercerai ada? Memang sampai bercerai-berai. Tapi lepas tu ada yang kahwin dapat. Ya, ada yang maknanya bercerai-berai, kemudian selepas dipulihkan, kita pun dapat juga menyelamatkan keluarga mereka kembali. Sebab kita punya tujuan untuk membantu mereka ni, kita tak nak ada kita kata apa, ahli keluarga di dalam ini, yang terutamanya anak-anak yang kecil. Betul. Kerana sihir ini kita sebut banyaklah. Okey, kalau saya nak kata, kalau macam sihir dibuat kepada pasangan suami isteri, ada banyak pelbagai jenis sihir. Antaranya sihir pemisah. Sihir memisah ni keadaannya menjadikan pasangan tersebut tidak sedar bahawa sesuatu masalah yang berlaku dalam keluarga mereka itu mereka tak sedar, dan menyebabkan mereka semakin lama semakin dingin, semakin dingin, semakin dingin. Dan ada juga sihir yang menyebabkan kita kata sihir pengikat. Sihir pengikat ni ketika mana mereka ni nak bersama, dia tak mampu nak bersama. Sihir. Ada juga sihir yang maknanya kerana nak
nak memecah belahkan suami isteri ini, maka dia mengganggu sistem peranakan seorang wanita itu. Ada yang maknanya periodnya datang Terganggu. 2 tahun dah tak berhenti-henti darahnya. Maknanya kita kata kalau ikutkan haidnya dalam setengah mazhab tu 15 hari kemudian istihadah lah. Bayangkan berpanjangan darah tu keluar, darah tu keluar. Maknanya emosinya terganggu, hubungan suami isteri juga terganggu, dan ada macam-macam lagi sihir yang mengakibatkan orang bercerai-berai kerana adanya ujian daripada luar. Dan saya kena sebut Ustaz bahawa ujian daripada luar ni juga kita kena lihat diri kita juga. Kadang-kadang kerana kita pun tak jaga juga. Kita berkawan dengan orang ataupun kita sebagai seorang lelaki berkawan dengan kawan perempuan tidak ada batas. Maka mungkin menyebabkan orang jatuh juga hati pada kita. Dan kadang kita juga membuka jalan-jalan untuk orang ni tahu dah kita suami, tahu dah kita ni seorang isteri, namun kita buka juga jalan-jalan untuk orang jatuh cinta kepada kita. Dan dia tahu kita ni suami orang, tahu isteri ni kita isteri orang, dan dia tak mampu nak guna jalan yang betul, maka dia guna jalan yang salah. Na'udzubillah min zalik ya. Tak jauh lah kita bersama Elva ya. Abang tak jauh lah. Tuan-tuan dan puan yang sama menonton ni, doakan kami juga, saya dengan Elva ni suami isteri ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kami. Baik-baik tuan-tuan dan puan. Jangan lupa ya untuk sama-sama, kalau ada yang nak tanya soalan ke apa, boleh letakkan di ruangan komen. Nanti kita akan jawablah di ruangan komen tu ya. InsyaAllah. Dan jangan lupa untuk sharekan supaya kawan-kawan kita dapat manfaat. Okey, jangan lupa insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, okey, sekarang ni kita dah dengar apa yang Ustaz Zul pesankan tadi, macam mana sampaikan ada orang cemburu dengan pasangan tu sehingga kan dia sanggup menyihir orang tu semata-mata nak tengok rumah tangga tu rosak. Kadang-kadang Ustaz Zul sebut tadi kan, mungkin disebabkan kita sendiri yang tak menjaga perintah Allah dan sebagainya. So kita nak pergi soalan yang seterusnya kepada Ustaz Zul ni, iaitu apa tanda-tandanya? Ya, apa tanda-tanda kalau seseorang itu terkena sihir ataupun terkena benda-benda mistik ni lah, apa tanda-tanda dia mungkin Ustaz Zul bagi share pada follower kita. Jadi kalau kita nak bercakap soal gangguan ni, maknanya kita bercakap soal gaib, perkara yang gaib. Betul. Namun dalam soal perkara gaib itu adanya tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita untuk kita kenal pasti. Samalah dengan kalau kita kata apa, kalau kita jumpa doktor pun, kalau kita nak kenal pasti virus ke bakteria ke, dia ada bantuan alat-alat untuk mengenal pasti apa simptom-simptom sehingga akan mengeluarkan apa masalah tersebut. Begitu juga dengan sihir. Sihir juga kita dapat kenal pasti, tanda-tanda yang kita boleh katakan bahawa ini adalah sihir. Kerana Nabi SAW sendiri pernah disihir. Ya. Sehingga kan dikatakan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni kesan dia sehingga Nabi tak sedar. Hari tu Nabi buat apa? Kesan pada Ustaz. Nabi tak tahu. Maknanya dah buat ini ke, dah buat itu ke, Nabi tak sedar. Yang Nabi melakukan suatu perkara tersebut, kesan pada sihir tersebut. Dalam cakap soal-soal keluarga ini, sihir yang kita kata sihir keluarga terhadap keluarga ni banyak tanda-tanda dia. Yang kita boleh pecahkan kepada empat elemen. Iaitu pertama sekali, sihir ni boleh memberi kesan kepada fizikal. Maknanya kita akan lihat tanda-tanda fizikal ni, ada tak penyakit-penyakit fizikal yang ada pada dia, bila didiagnosis di hospital, benda tu resultnya negatif. Atau tak ada masalah. Okey, contoh kita saya sebutkan tadi kan, maknanya dia period dia berbulan-bulan tak berhenti-henti. Jadi pergi pakar ONG dah. Pergi jumpa pakar ONG kata rahim awak sihat. Tak ada cyst ke, tak ada fibroid ke. Doktor pun tidak dapat kenal pasti apa punca yang berlaku terhadap masalah yang dihadapinya. Maknanya kita tengok fizikalnya boleh memberi kesan. Dan ada juga ketika mana dia nak bersama pasangan suami isteri ni, maka dia akan rasa sakit badan. Terutamanya bagi kes yang mana mereka ni berusaha nak dapat zuriat, dah kahwin 3 tahun, 4 tahun tak dapat zuriat, dan mereka perasan patternnya di waktu subur akan ada masalah. Kan orang perempuan kan dia tahu kan kita rahim dia dan sebagainya. So kita kata ketika nak dapat zuriat ni, kita kenal pasti waktu subur itu yang paling baik lah. Jadi maknanya dia dia dah dapat mengenal pasti di waktu subuh mesti ada masalah. Pada fizikalnya, sakit-sakit badan, rasa mengantuk teramat sangat, tak apa, mana mereka tak boleh berusaha untuk mendapatkan zuriat ketika mana waktu subuh. Maknanya memberi kesan pada fizikal. Maknanya waktu tak subuh okey. Waktu tak subuh okey.
Nampak sangat lah. Maknanya okey, kita tengok okey, ini ada tanda-tanda yang maknanya ada perkara yang di situ. Kemudian ini saya bagi beberapa contoh saja. Kemudian elemen yang kedua, elemen psikologi. Maknanya sihir boleh mengganggu emosi seseorang. Sihir boleh mengganggu fikiran seseorang. Sehingga kan maknanya kita kata dalam aspek psikologi ni perkara yang kecil berlaku dia boleh marah yang besar. Emosi. Bila dia berjauhan, maknanya suami di tempat kerja, isteri berada di rumah, rasa rindu, rasa sayang, rasa nak berjumpa, tapi bila suami buka saja pintu, rasa benci. Swing terus. Swing terus. Masa suami nak balik ni, dia fikir, sekejap lagi abang balik, saya nak buat teh, mana nak salam, nak itu, nak ini. Buka saja pintu, tak jadi, bergaduh, benci maknanya. Tiba-tiba saja kita mood swing lah. Mungkin orang perempuan kata, mungkin walaupun masa tu dia tidak datang bulan. Tapi makna berlaku perubahan pada psikologi. Begitu juga pada suami. Makna dia melihat emosinya, dia tak tahu, dia rasa serabut dan sebagainya apabila melihat pasangan masing-masing tanpa ada apa-apa masalah. So ini maknanya kita kata berlaku pada aspek psikologi juga. Yang ketiganya aspek sosial, iaitu perhubungan. Mana dia menjadikan hubungan, kalau kita kata sepatutnya kita suami isteri ni kita suka berkomunikasi lah. Kan apa-apa kalau kita ada masalah kita nak cerita, ataupun kalau kita ada anak-anak pun kita rasa nak ambil berat pada anak-anak. Tapi bila mana dia disihir, dia menjadi dingin, suka menyendiri, duduk dalam bilik, tak nak bertegur siapa. Dengan orang luar pun begitu juga. Mana kita akan tengok daripada aspek sosial dia, hubungan dengan ibu bapa pun tiba-tiba tak berhubung. Maknanya kadang-kadang setengah tu memang mereka sampai bergaduh tanpa adanya punca dan juga masalah aspek sosial. Dan yang dan yang keempatnya ialah aspek spiritual. Nak baca Quran, buka Quran, baca satu ayat saja dah rasa sesak nafas, tak boleh nak membaca Quran. Nak sembahyang sunat, bangun dah. Tapi bila nak ke bilik air tu tak dapat tempat. Duduk sampai ada azan subuh nak bangun tahajudnya. Nak apa ketika sembahyang, kadang-kadang dia menjadikan dia was-was, lupa bilangan rakaat dan sebagainya. Dan dia nak melakukan kebaikan-kebaikan amal ibadah menjadi sukar kerana mana? Kerana diganggu oleh gangguan syaitan tersebut lah. Itu tanda-tanda yang secara umum lah kenaan dengan gangguan. Masih kadang-kadang apa nama Allah SWT nak solat tu main was-was. Main was-was. Macam-macam kan. Kadang-kadang bertangguh-tangguh sampai masuk waktu lain, tak sembahyang. Itulah kadang-kadang syaitan ni dia gangguan dia, Allah. Itu antara tanda-tanda itu secara umum, maknanya tanda-tanda secara umum yang kita sebut. Namun kalau bab gangguan ni dia mesti spesifik. Kita akan tengok nilai satu-satu apa permasalahan. Ada orang ni masalahnya mungkin bukan empat-empat itu. Dia boleh sembahyang, zikir, baca Quran elok. Namun bila aspek kita kata fizikal dia bermasalah. Kan macam mana dah darah keluar sentiasa, sakit tulang, sakit belakang, migrain sepanjang masa, dan waktu sakit tu waktu-waktu yang maknanya penting untuk kita menguruskan rumah tangga kita kan. Maknanya kalau di tempat kerja tak ada sakit-sakit pula. Balik rumah saja sakit macam-macam. Kalau kita tengok kita dengar tadi, maksudnya mungkin maksudnya boleh detect tanda-tanda, tak semua berlaku, tapi bila salah satu tu ada, mungkin bolehlah kita segera cuba untuk cari penyelesaiannya. Okey, untuk seterusnya mungkin tadi kita dah dengar tanda-tanda ataupun isyarat ya, maksudnya kita berkenal pasti, maksudnya kalau apa tanda seorang itu terkena sihir. Okay, mungkin Ustaz boleh uraikan pula tentang bagaimana Islam menggariskan maksudnya cara Islam telah menggariskan macam mana untuk memikat pasangan suami isteri itu dengan cara yang betul, ataupun maksudnya dengan cara yang elok lah, macam tu. Ataupun untuk akhirnya kita mungkin Ustaz boleh share tentang macam mana untuk amalan-amalan ataupun untuk mengelakkan daripada kita ni dijauhkan daripada perkara-perkara sihir ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Perkahwinan ni satu benda yang kita kata digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam Islam.
Kerana kita ni dijadikan berpasang-pasangan. Sebab itu Islam ni dia ada syariat yang menggariskan pedoman, panduan. Sebelum pasangan tu berkahwin lagi, pilihlah yang ada agama. Dan bila mana kita berkahwin, maka perkahwinan itu orang tua sebut macam mana? Tidak seindah yang diimpi. Tidak juga seburuk yang disangka. Jadi maknanya perkahwinan ini ibaratnya kita duduk dalam satu bahtera, kita yang kebudikan bersama-sama, kita nak belayar bersama-sama dengan pasangan kita. Maka bila kita nak belayar, di dalam lautan ni dia ada ujian-ujian dia, ada ombak dia kan, macam-macam taufan dan sebagainya. Maka kita perlu buat persiapan dan persediaan. Antara perkara yang paling penting dalam keluarga ni, dia mesti ada taklim. Maknanya kita mesti ada pembelajaran, belajar. Sentiasa nambah ilmu. Dan orang tak pandang ilmu tentang jin dan syaitan ini untuk kenal musuh. Sedangkan asyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi bila kita ada ilmu, okey, rupanya kalau kita makan tangan kiri, anak-anak kita makan tangan kiri, makan bersama dengan syaitan. Oh, kalau kita masuk rumah tak beri salam ataupun tak baca doa, maknanya kita masuk dalam rumah kita, terbawa syaitan masuk dalam rumah kita. Ketika mana kita tak ada ilmu, oh masuk tandas ni rupanya kalau masuk tanpa baca doa, jadi syaitan tu boleh melihat kita, melihat aurat kita, sehingga kan akhirnya dia boleh jatuh cinta. Itu yang jadi jin asyik suka. Sebab apa? Dia tengok tubuh badan kita, dia pun ada nafsu juga. Boleh tak? Boleh. Jadi sebab itu kita kata apa? Bila kita ada ilmu, maka ilmu itu menjadikan kita ada panduan untuk yang keduanya. Lepas taklim tu tarbiyah. Maka kita didik anak kita sebelum keluar rumah, suami isteri kita, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan kita baca doa tersebut, apalah cabaran orang khianat ke, orang nak buat apa, ataupun kita pergi ke satu tempat, kita singgah satu tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalaulah orang tu, sebab kalau ada jenis penyakit santau ni, biasanya tak sebenarnya tuju pada kita, tapi dia mesti syarat dia orang yang mengamalkan ilmu santau ni, bila dah ibunya dah cukup balang dia tersebut, dia kena pergi sesuatu tempat itu, dia kena lepaskan dan kedai makan. Kalau kita terkena tak ada benteng, boleh jadi kita juga terkena. Jadi maknanya tarbiyah keluarga kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuklah doa-doa, sama ada kita membaca suratnya sebelum tidur, membaca 3 qul, membaca al-mulk. Jadi tidak ada maknanya amalan, ada tak amalan-amalan yang maknanya ini mujarab untuk kita menghalau jin. Sebenarnya rutin sunnah itulah yang mujarab. Nak buat apa-apa baca bismillah. Betul. Maknanya ini sesuatu perkara yang sangat penting dalam keluarga. Dan yang ketiganya, kita mesti islah. Dalam keluarga kita ni, kita buat penambahbaikan. Sebab apa? Perasaan ni berubah-ubah. Kena ingat, tak semua kita suka pada dalam 100 perkara yang ada pada isteri kita, pada pasangan suami kita tersebut, pasti tak semua benda kita suka. Jadi kita kena belajar memperbaiki, masing-masing memperbaiki diri, maka itu akan memupuk perasaan kasih sayang tu menebal. Jika tidak, dia akan kurang. Dan satu lagi perkara yang sangat penting untuk kita mengelak gangguan ni masuk, iaitu pencegahan dalam keluarga. Iaitu macam mana? Kadang-kadang bila kita balik ke rumah, masing-masing bekerja, suami dengan handset suami, isteri dengan handset isteri. Jadi di situ kalaulah ada orang yang maknanya kita bermasalah dengan suami, isteri, kemudian kita tak cegah pula, kita cerita pada orang. Kita pula berlainan jantina, Ustaz. Oh, suami saya ni macam ni, cerita kat orang lelaki. Oh, dia nampak ini ada can ni aku nak ganggu ni. Ni yang lelaki pula cerita pada perempuan. Jadi kalaulah orang tu ada dah kita kata niat yang tidak baik, dia tahu itu ada kelemahan dalam keluarga kita, maka dia boleh membuat sesuatu, sama ada dalam bentuk sihir dan sebagainya, yang kita kata kita membuka. Sebab tu kena cegah. Kena cegah, jangan jadikan rumah kita ni seperti mana kuburan. Tidak adanya solat berjemaah, tidak ada baca Al-Quran, tidak adanya majlis-majlis ilmu kita bersama dengan ahli keluarga kita dan sebagainya. Jadi sebab itu perkara ini perlu dijaga. Jangan kita menyalahkan orang lain sepenuhnya. Iyalah memang orang buat jahat pada kita, dan itu memang satu benda yang dilarang dalam Islam. Namun kita juga kena jaga bahtera kita ni. Kita dah nampak orang nak tebuk, kita duduk biar saja, maknanya mana boleh. Kalau tidak, kita walaupun orang lain yang tebuk kita punya bahtera, yang karang kita bersama-sama. Jadi untuk mengelakkan daripada kita karang bersama, maka kita kena jagalah yang kita sebutkan tadi, menambahkan ilmu,
kita didik tarbiyahnya, kita lakukan islah, membuat pencegahan-pencegahan yang kita rasa benda itu akan memberikan kesan yang buruk pada keluarga kita. InsyaAllah dengan kita buat benda itu, Allah pelihara iman kita. Dengan iman itulah kasih sayang yang sejati. Kalau tanpa iman, kalau kita kata ni awak kahwin kenapa? Kerana cantik. Dah kalau kita jumpa orang cantik pula suka pada kita lepas benda tu, macam mana? Betul. Bahaya tu maknanya. Kalau kata dah jodoh, kalau suami kita cakap yang abang tak sangka pula jodoh abang ni bukan seorang, 2, 3. Maknanya kalau kita nak bercakap begitu saja. Tapi kalau kita cakap soal iman, maka kita pertahankan. Kita tak mampu buat benda yang lain lebih pada baik kita jaga diri kita saja. Kerana iman, kita menjalankan tanggungjawab kita sebaiknya, kita pelihara keluarga kita. Mudah-mudahan dengan rahmat itulah datanya mawaddah, sakinah, saadah dalam keluarga kita. Wallahu a'lam. Okey, itu dia kita kata apa berkenaan dengan apakah cara untuk kita nak menjaga hubungan ya dalam kekeluargaan suami isteri. Ya, ada Islam dah ada cara dah ya. Nabi pun dah ajar, dalam Quran pun dah sebut. Ada doa-doa. Ya, ada orang kata macam mana saya ni nak jaga suami saya, nak jaga isteri saya supaya tak lari dengan orang. Janganlah cari tok bomoh, jangan cari benda yang tak sepatutnya. Sekarang ni ya mungkin benda syirik ni dekat Shopee pun ada. Betul? Tengok kan. Patung-patung tengok Shopee pun jual kan. Tapi tuan-tuan jangan beli pula. Ni jangan, dosa haram. Ya. Asalnya kita nak memikat kasih sayang, tapi last sekali Allah murka kita, last sekali keluarga punah lah. Dia apa guna? Carilah redha Allah. Cara Islam yang tunjukkan, kalau contoh ya masak nasi kan. Masak nasi tu okeylah selawat. Betul. Baca dia Quran sambil basuh beras. Lepas dulu buat kan. Kan. InsyaAllah mudah-mudahan kan lepas semua dah sekali kan. Sama-sama kita nak membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ni. Okey, mungkin untuk yang terakhir ni ya Ustaz Zul, mungkin nak boleh bagi tahu kita ni mungkin nak tanya ataupun nak tahu maklumat lanjut dengan apa gabungan GP Perawat Muslim Malaysia. Boleh sebut sikit pada dia orang ni kan. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, kita tubuhkan satu gabungan lah, namanya Gabungan Perawat Muslim Malaysia. Kita pun ada Facebook, kita boleh like page kita Gabungan Perawat Muslim Malaysia. Yang mana asal penubuhan gabungan ni untuk kita beri awareness kepada masyarakat tentang bahawa kita ni kena sedar tentang ujian dalam hidup ini bukan sekadar ujian keduniaan semata-mata, tapi dalam dunia ni pun ada lagi ujian yang kita kata boleh membawa kesan pada akhirat kita. Contohnya yang sebenarnya yang Ustaz sebut tadi, kita diuji dengan sihir. Orang melakukan sihir tadi, dia melakukan syirik. Kita tak nak juga kita diuji, yang diuji ni juga buat syirik. Maksudnya apa? Orang sihir kita tak buat syirik, kita buat syirik juga pergi jumpa Tok Bomoh. Jadi maknanya sepatutnya kita dengan ujian tersebut kita mengharap kepada Allah, kita ikut cara yang betul, cara yang maknanya tidak syirik. Ni kita jumpa bomoh. Saya macam-macam lah. Saya pergi rumah ni, semalam saya ada dalam kereta saya, dia bagi ni paku yang diletakkan di setiap rumah. Memang dalam Shopee ada. Dalam Shopee saya tengok RM40. Dia Tok Bomoh tu suruh cas satu tu 10, 200 satu. Maknanya habis dah 2,000. Tapi syirik sebab apa? Berpegang kepada, kita kata tangkal tadi, untuk mendinding rumah dia. Maknanya jangan sampai kita berubat, kita ikhtiar dah, tapi kerana kita tak tahu, maka kita menjadi orang yang melakukan syirik juga. Jadi sebab itu kita gabungan ini, kita beri mana-mana masyarakat nak tanya kita, okey, kaedah ni boleh pakai tak? Betul tak betul? Apa maknanya kita bersedia untuk membantu masyarakat, memberikan kesedaran, untuk bertanyalah apa-apa isu-isu berkaitan dengan, kadang-kadang isu bayaran rawatan pun orang tanya kita juga. Ada kes yang maknanya terpaksa bayar sampai RM15,000. Oi, masya-Allah. Tapi dah bayar dah. Jadi kadang-kadang kita tak nak sampai masyarakat memandang sepatutnya rawatan Islam ni satu perkara yang mendatangkan kebaikan, namun menjadi fitnah. Kerana dia salah jumpa perawat-perawat yang maknanya mengambil kesempatan dan menggunakan title-title yang kita kata tak betul. Maka kita naklah masyarakat kita melihat bahawa menggunakan Al-Quran sebagai penawar, doa-doa daripada Nabi sebagai penawar, dan kita sebenarnya boleh mengembangkan lagi Tibbu Nabawi ini sebagai salah satu membawa manfaat kepada kehidupan kita itu. Wallahu a'lam, sekadar itu saja. Okey, so boleh follow ya Facebook yang disebutkan tadi,
Dan mungkin tuan-tuan dan perempuan yang menonton, terima kasih banyak-banyaklah ya yang sudi menonton daripada awal sampai habis. Mungkin ada yang like follower kita ni pada Brunei, kadang Ustaz Zul daripada Brunei, daripada Singapura, daripada dari tu hari minggu lepas daripada Arab Saudi pun ada. Masya-Allah. Daripada seluruh Malaysia, mungkin ada daripada London ke apa, kita pun tak tahulah. Orang kata kita manfaatkan teknologi pada hari ni untuk kita sebarkan kebaikan, insya-Allah. Ada apa-apa pesan nak sebut ke untuk akhir? Okay, untuk akhirnya untuk tajuk cinta mistik itu untuk malam ni, kita tahu cinta itu indah, tapi bila ada unsur-unsur mistik di situ, kita sedar tak sedar, contohnya seperti sihir, di mana maksudnya boleh tergolong, sihir sendiri boleh tergolong dalam mensyirikkan Allah. Dan syirik tu, ingat syirik tu adalah perkara ranking pertama dosa-dosa besar dalam tak diampunkan. Dan dalam Al-Kabair pun ranking pertama dosa besar mana takkan diampunkan. Ya Allah, na'udzubillah min zalik ya. Dan insya-Allah mungkin mudah je, kita boleh je kita biasa doa kan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Doa tu kita dah biasa dah baca, dan mungkin lepas ni mungkin boleh diamalkan lah. Maksudnya bukan saja untuk diri kita juga, tapi untuk keluarga kita semua juga. InsyaAllah moga beri manfaat lah kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Maksudnya kalau baca doa Rabbana hablana min azwajina tu baca dah selalu dah. Tapi cuba kita faham, hayati doa tu dengan baik, insyaAllah. Dan yakin. Ya. Betul. Nak pesan nak yakin ya. Yakin. Betul, kena buat kena yakin. Kan baik, insyaAllah. Dan ini mungkin ada sikit orang kata apa, buah tangan dan juga sebenarnya untuk kebaikan semua juga, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Saya baru ni kita baru lancarkan formula tenangkan jiwa gelisah. Siapa-siapa yang belum miliki dan nak miliki boleh dapatkan di situ. Di situ saya sharekan ada beberapa formula dekat situ, insya-Allah, yang mana saya sendiri amalkan dan ramai rakan-rakan kita juga amalkan. Insya-Allah ya, dengan izin Allah kita akan memiliki jiwa yang tenang. Dan bukan dapat e-book saja, akan dapat sekali dengan package workbook yang mana dah baca tu boleh jawab soalan-soalan tu, mudah-mudahan dapat kesan yang lebih besar lagi, dan dapat lagi ya bonus lagi 40 inspirasi ya jiwa tenang, dan ada lagi kepada 100 yang terawal. Saya pun tak tahu, mungkin dah lebih 100 ni, lebih lah rasanya ya. Tapi untuk malam ni juga kita open, saya bagi special lagi kepada siapa yang memiliki e-book pada malam ni. Kita bagi jugalah orang kata apa, diskaun 50%. Diskaun 50% banyak tu ya. Banyak tu, untuk sesi coaching jiwa tenang ya. 50% akan dapat diskaun sekali. So boleh klik link yang diberikan di bawah komen. InsyaAllah saya harapkan, sebab banyak juga yang bertanya tentang formula jiwa tenang ni, so saya sharekan kepada anda semua, boleh memiliki ya di link yang diberikan. So untuk mungkin itu saja kot pada malam ni. Terima kasih banyak lah kepada Ustaz Zul ya, kepada semua penonton, okey, yang jauh dan yang dekat, mudah-mudahan kita bertemu lagi, dan kita doakan semoga semua dijauhi daripada cinta mistik, insya-Allah. Sekadar itu saja kot. Ya. InsyaAllah jumpa lagi untuk minggu depan, setiap Khamis jam 9.30 malam, insyaAllah bersiaran bersama Suara Kasih. Kasih. Topik apa? Topik nanti Tunggu ya. Okay, sekarang tu saja buah durian, biji durian, biji selasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, Baik.